saya nak petik kenyataan Noh Omar apabila Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim memperli, saya kata perkataan memperli memperli kenyataan daripada Ismail Sabri apabila Ismail Sabri mengatakan dia akan mewujudkan sebuah tempat jihad, pusat jawatan kuasa jihad menentang inflasi, dia kata, ataupun melawan inflasi. Jadi saya kemudian Anwar kata bangang benda itu. Kemudian Noh Omar reply. So kita dengar apa menteri ni kata, Noh Omar kata, kita dengar. So kita dengar dulu apa yang Noh Omar jawab. So kenapa dia berlaku? Noh Omar menafikan ada inflasi. Noh Omar mengatakan tidak ada inflasi. Inflasi belum berlaku. So kita dengar apa kata Noh Omar tentang perkara ini. Siapa yang bangang ni? Saya bila cakap ni macam dalam parlimen juga kan. Janganlah kata bangang. Kalau Anwar Ibrahim tak tahu cerita, jangan nak jadikan isu kuasa hidup ni sebagai isu politik. Yang dia tak faham ni, Anwar Ibrahim dia tak faham, tapi dia kata orang bangang. Kalau saya kata dia bangang nanti macam mana? Rasa dia mungkin tak tahu apa dia cakap ni. Yang PM umum baru ni ialah jawatan kuasa jihad memerangi inflasi. Itu memerangi inflasi. Ini memang yang baru. Sebab kita akan menghadapi inflasi. Akan hadapan, tapi dia belum lagi lah inflasi, kita nampak kita akan hadapi. Sebab itu kita tubuh dulu jawatan kuasa ni untuk menghadapi inflasi. Jihad itu untuk menghadapi inflasi yang mungkin dijangka tahun hadapan. Kalau berlaku lah. Tapi sekarang ni kita kurang berlaku inflasi sebab kerajaan masih kuat bagi subsidi. Baik, itu yang pertama. Bermakna dia jangan salah faham. Kita tak bangang, dia mungkin nak cakap pun tak silap juga. Faham lah apa maksud dia. Kalau orang kata kita bangang tapi yang cakap tu tak tahu apa dia cakap, apa kita nak bangang? Nak bagi istilah apa tu? Okay. Saya nak ulas kenyataan Noh Omar tersebut kan. Ada yang kata tadi itu semua isu global, inflasi ni isu global. So kita cerita, jangan risau, kita cerita benda tu. Yang pertama sekali, kalau kita dengar apa yang Noh Omar cakap tadi, seolah dia kata apa yang banggangnya, dia kata dia wujudkan jawatan kuasa tersebut bagi menghadapi inflasi yang dijangka berlaku pada tahun hadapan. Dia kata tahun hadapan, inflasi tak berlaku lagi, belum berlaku lagi. Now, yang ni yang masalahnya timbalan tak tahulah siapa yang nasihat dia ni. Inflasi dah berlaku. Apa itu inflasi? Inflasi ini ada dua. Kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itu inflasi. Okey, kenaikan harga barang ni tak ada isu sangat. Macam betul lah yang disebut tadi, global pun memang akan ada peningkatan. Isu dia how high the rate. Dia bukan masalah kenaikan harga barang. Kita compare harga, katakanlah harga nasi lemak sekarang dengan 10 tahun dulu, dengan 20 tahun dulu, dengan 30 tahun dulu. Of course dia akan ada perubahan harga, kenaikan harga, itu biasa. Kenaikan harga itu memang akan berlaku dalam mana-mana generasi, di mana-mana negara di seluruh dunia. Itu kita faham. Isu dia adalah berapa ketinggian dan berapa kadar kenaikan itu, sama ada boleh dikejar dengan pendapatan kita atau tidak. Itu isu dia. Sebagaimana yang berlaku dengan, saya tak ingat negara mana, if I'm not mistaken, Spain kalau tersilap. Saya tapi kena ulang balik, kena tengok balik. Di Europe, tahun 1940-an dahulu. Bagaimana negara itu collapse dan disebabkan oleh perkara itu berlaku dekat negara tersebut, menyebabkan ekonomis dunia mula meneliti, mengkaji dan menilai kadar inflasi ini. Kena tengok kadar inflasi ini dengan mata, orang kata apa, put it under a microscope. Sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita tak bukan bendung, tetapi kita tak berjaya laraskan, kendorkan atau jangan percepatkan kadar inflasi ini, dia boleh menjatuhkan negara. Baru-baru ini kalau tak silap saya, Sri Lanka antara negara yang mana jatuh negara tersebut disebabkan oleh inflasi. Okey, isu dia bukan inflasi. Memang akan, harga barang akan fluctuate, dia akan naik, dia akan turun, most of the time dia akan naik. Isu dia, kadar dia itu mestilah dikawal oleh kerajaan. Itu dia, that's the point. Kalau kadar inflasi itu terlalu tinggi berbanding dengan pendapatan rakyat, maka kadar itu tak boleh dikejar dengan pendapatan. Itu yang akan menyebabkan apa yang dipanggil sebagai hyperinflation. Hyperinflation ini di mana inflasi itu terlalu tinggi sehingga tidak dia boleh kejar dengan pendapatan kita. Kalau sekiranya barang contohnya naik dalam kadar 2%, inflasi naik dengan kadar 2%, secara puratanya gaji naik dengan kadar 2%, itu kita namakan kestabilan dalam kenaikan tersebut.
isunya apa yang berlaku? Kenaikan itu tidak menampak kenaikan gaji. Okey, jadi bagaimana? Apa yang kerajaan buat? So, salah satu kaedah yang kerajaan buat adalah dengan menaikkan OPR. Overnight rate policy, overnight price policy, ataupun kadar semalaman. Saya lupa, mungkin boleh komen kat sini kan. Poinnya adalah kenapa? Bila hutang semakin tinggi. So, dulu masa PKP, kalau perasan OPR diturunkan, jadi nak berhutang itu murah. Nak berhutang itu murah. Jadi orang beli situ, beli sini. Orang berbelanja. Bila berbelanja, permintaan lebih daripada pengeluaran, supply more than demand, maka harga akan meningkat. Itu normal. So, untuk kontrol perkara tersebut, maka kerajaan pun menaikkan OPR supaya orang tidak berbelanja. Kenapa dia tidak berbelanja, tuan-tuan? Now, instead of sekarang dia kena keluar duit berbelanja, dia kena keluar duit bayar hutang lebih kepada bank. Itu salah satu kesan OPR. Jadi kalau tuan-tuan buat pinjaman yang apa orang kata fleksibel, interest dia fleksibel bergantung kepada BLR, maka bayaran hutang tuan-tuan akan meningkat. Kepada yang tidak bergantung kepada BLR, maksudnya fixed rate, dia tidak akan meningkat, melainkan sekarang ini kadar interest melebihi certain threshold, dia akan naik. Itu cerita lain. Now, balik kepada cerita tadi. So, itu untuk kawal inflasi. Isu dia, tuan-tuan, adakah itu cukup sekadar itu untuk mengawal inflasi? Now, kita kena kembali kepada mikro. Secara makro, betul, kita tengok secara keseluruhan, itu kaedah nak mengawal perbelanjaan. Maksudnya, kurangkan kebolehbelanjaan rakyat supaya mereka kurang berbelanja, maka boleh mengurangkan harga barang. Kita tidak menafikan itu berlaku. Namun, soalan kita, harga barang itu meningkat pada barang apa? Ini satu lagi soalan. Kita tak boleh tengok barang itu meningkat, maka therefore kita naikkan semua harga barang. Pada barang apa? Kalau dia naik pada barang keperluan, maka most likely kadar perbelanjaan rakyat tidak akan berubah dengan banyak, kerana itu keperluan. Beras, negara kita ni makan beras, tuan-tuan. Kita makan nasi, so most likely akan naik. Telur, kita makan telur. Ayam, kita makan ayam. Daging, kita makan daging, terutamanya. Jadi benda itu, kalau sekiranya kenaikan pada kadar itu, pada barang-barang tersebut, berkemungkinan exercise ini tidak akan dapat menurunkan barang-barang tersebut. Tak akan dapat menurunkan barang tersebut. Tetapi perbelanjaan kita mungkin kita kurangkan. Contoh, kita kurang beli barang-barang mewah. Contohnya, telefon-telefon mahal. Dulu, setiap tahun tukar telefon, upgrade telefon. Contoh, beli laptop dan sebagainya. Yang ini mungkin kita akan kurang berbelanja. Kita tak menafikan. Tetapi bila dia melibatkan barang-barang keperluan, berkemungkinan kalau dia tak akan kurang atau berkurangan sedikit. Jadi sebab itu, secara mikronya kerajaan kena tengok kat mana dia nak bantu. Tadi saya tengok satu TikTok lah. Alah, kerajaan PH tak payah nak sembang lah, dia kata. Dulu masa kerajaan PH pun dia kata masa harga naik, sibuk je, tak ada buat kerja apa-apa pun. Sekarang kerajaan telah pun menetapkan harga shilling ayam daripada RM8, RM9 kepada RM11. Dia kata macam tu. Now, pertama dik, saya cakap lah, nampak sangat kau bangang lah. Kedua, kita kata kerajaan tetapkan harga shilling ayam tu pun sebab rakyat dah bising. Baru dia tetapkan. Ketiga, kerajaan PH dulu harga shilling tak sampai RM11 dek. Harga shilling ayam pada masa tu tak sampai RM11. Sekarang dia RM11 dek. Harga shilling dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Daripada sini kita tak dapat catch up. So bila pendapatan kurang, bila kita kurangkan perbelanjaan rakyat, pendapatan itu kurang, bermaksud pendapatan daripada kalangan-kalangan peniaga pun akan kurang. Bila kalangan peniaga itu kurang, bermaksud gaji-gaji yang nak dibayar kepada pekerja atau dia nak naikkan gaji pun tak boleh. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana inflasi ini berlaku bukan sebab pembelian yang terlalu banyak. Itu isu dia. Bukan sebab purchase yang dibuat oleh rakyat itu terlalu banyak menyebabkan kenaikan. Normally, dalam keadaan biasa, bila rakyat berbelanja banyak, maka inflasi berlaku. Itu biasa. Dan disebabkan inflasi, bila belanja banyak, duit dah banyak, so dia boleh bagi gaji lebih kepada rakyat, kepada pekerja dia, which is rakyat lah. Nah, dalam keadaan ini, bukan situ sebab utama dia. Sebab utama berlaku perkara ini, pertama hari itu adalah di mana pengeluar ayam dan telur, dia main harga. Bila kerajaan tak bagi subsidi atau sekat subsidi, dia orang tak nak keluarkan, dia orang simpan, stock up. Sebab itu 1 Julai hari itu, tiba-tiba ayam banyak, tiba-tiba telur banyak. Itu yang pertama kita kata. Jadi kenaikan inflasi itu bukan disebabkan oleh rakyat berbelanja, tetapi disebabkan oleh kurang barang. Rakyat tetap belanja, tetapi barang, supply kita tu kurang.
dia ada beberapa kaedah di mana harga barang boleh naik. Satu, high demand, low supply. Itu yang biasa. Tetapi low supply ni bukan sebab tak ada bukan sebab apa tuan-tuan. Sebabnya memang demand tu terlalu tinggi sampai supply tu dah maksimum. Tapi ada satu lagi keadaan low supply, bukan sebab supply tu, demand terlalu tinggi sampai supply tak cukup, bukan. Tetapi dia stock up. So pada masa itu kerajaan sepatutnya ambil tindakan kepada diorang ini. Kenapa kerajaan ambil tindakan kepada peniaga sahaja? Di bawah akta pencatutan lah KPDN HP. Tetapi tidak ada akta, tidak ada tindakan kepada mereka yang stock up ini, kepada yang simpan barang-barang ini. Kenapa tak ada? Lepas itu kita tak ada polisi tentang polisi makanan. Bagaimana dengan makanan-makanan ruminan, kita kata makanan-makanan ayam, makanan-makanan kambing, ubat-ubatan dia orang. Sebab nak ayam ni bukan setakat makan, dia je ubat dia lagi. So bagaimana dengan begitu? Kawalan kepada perkara-perkara tersebut bagaimana? Sehingga kita kata kerajaan ini dia tak nampak pun keperluan-keperluan tersebut. So bila harga barang dah naik disebabkan dia stock up, barang tak cukup, tak nak bagi subsidi dan sebagainya, diorang pun mogok, maka barang naik. Dan kenaikan barang itu, inflasi itu berlaku bukan kerana terlalu high demand, tetapi kerana mereka kurangkan supply. So bila dah flood the market dengan supply, dengan barang tu, okey, kita pun nak belilah. Masa nak beli, baru nak beli tuan-tuan, baru nak beli, tiba-tiba sekarang ini kita terpaksa simpan balik. Sebab apa? Hutang kita dah mahal. OPR dinaikkan secara tiba-tiba. So is that a good policy? Not at this moment. Bukan masa ini sebenarnya dia naikkan OPR tu. Kalau dia naikkan OPR bukan masa ini sebenarnya. So bagaimana kaedahnya is? Itu panjang cerita. Panjang cerita. Tapi saya nak nyatakan dekat situ, this is not the right time untuk nak naikkan OPR. Sebab tu tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita baru je berkemampuan nak beli ayam dan telur dan keperluan asas lain. Sekarang ini hutang kita dah mula naik. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi bank esok, lusa, minggu depan, pergi bank, tanya berapa bulanan tuan-tuan dia kena bayar. Dulu berapa, sebelum OPR naik, sekarang ini berapa. By, I think 25%, bukan 25%, 0.25% dah naik. Dah mula meningkat tuan-tuan. Kira lah. Minta orang bank kira kan perkara ni.